5, 4. Okay, hai, nama saya Amirul, Muhammad Amirul Zikri bin Muhammad Bazli. Saya berasal daripada Sungai Petani Kedah. Umur saya 21 tahun. Saya lahir pada 24 hari bulan 6, 1993. Okey, Amirul, kalau kita tengok balik, kita kenang kembali pada hari pertama yang datang ni. Okey. Apa sebenarnya expectation yang ada? Sebenarnya saya menjangkakan ini program untuk menguruskan badan. Kan macam saya, biasalah ada lemak di bahagian perut. Jadi saya ingat mungkin program ni ada workout ke, ada apa ke untuk jadikan badan saya lebih fit ke, lebih kurus sikit ke. Saya menjangkakan perkara seperti itu. So apabila dah datang kemari, lain yang jadi. Pada hari pertama, apa aktiviti yang berlaku? Pada hari pertama apa aktiviti yang berlaku, saya tak dibenarkan makan, tak dibenarkan minum. Jadi segala-galanya telah diaturkan, saya follow seperti macam diambil, saya first ambil darah, dan kemudian diperiksa segala BMI, segala timbang berat semuanya. Jadi saya just follow benda tu. Yang saya tahu saya tak dapat makan, saya tak dapat minum. Minum boleh tapi bukan minuman yang lain lah, cuma mineral water. Saya menjangkakan perkara lain, jadi lain yang terjadi. Interview, kejap. Alright. Oh my god, you're well dressed. I'm like, gone, man. You're all well dressed. I'm like this. Okay, kita continue balik Dan percakapan I'm going to ask you question. Pada hari pertama tu, tak makan, tak minum, tapi apa yang digantikan? Okey, pada hari pertama saya tak dibenarkan makan dan juga tak dibenarkan minum. Tapi saya diberi satu jenis minuman, yang ni dipanggil formula lah. So pada setiap jam saya akan diberi minum satu formula. So jam pertama saya akan minum formula 1, dan kedua formula 2, 3, 4 dan 5. Dan selepas tu saya akan minum kembali formula nombor 1 dan seterusnya sampai ke formula nombor 5. Okey. Dalam tempoh hari pertama, apakah kesan kepada tubuh badan yang mungkin tak berlaku sebelum ni? Okay. Sebelum masuk program ni, okey, apa kesan kepada tubuh badan lepas ambil formula ni? Okey. Sebelum ni saya memang di luar aktif, banyak makan, banyak minum. Kan apabila saya join program ni, bila diberi minum formula itu, saya asyik ke tandas kan, buang semua kencing, and then berak. Dan pada masa tu badan terasa agak lemah kan, sebab tak makan. Biasa selalu makan kan, dekat luar makan. So bila datang ke sini tak dapat makan. Jadi bila minum formula itu, bila asyik ke toilet, dia akan rasa buang, terasa badan lebih ringan lah. And then seperti yang kita tahulah kan, hari pertama mencuba benda ni agak sukar sebelum kita punya badan boleh menerima apa yang akan berlaku seterusnya. Jadi saya mengambil tindakan dengan just follow apa yang diberitahu, apa yang disuruh. Dan rasa badan tu agak letih tetapi ringan. Wait for your leak, just hold on. Guys, silent please. Wait for your leak. Panas bang weh. Apa nak jadi artis? Hati ni ada aircon ni, kiri kanan ada fan kot. Dia tengok perempuan rambut ombang ke dah. Okay, kita ulang balik daripada yang tadi ya, Bang Mon, because I was late kan. Kesan kepada tubuh badan, you have to mention yang ada berak, berapa gerak, apa yang keluar. That's most important. Kalau bau ke benda pelik-pelik, even the taste of formula tu kan, yang kata ujung lidah rasa pelik, tu something we want to hear. Detail sikit dari segi benda tu, alright? Let's ask the question again. Pada hari pertama, apakah perubahan pada tubuh badan dari segi kesan lepas ambil formula tu? Okey, kesan selepas ambil formula tu,
saya akan selalu pergi ke toilet kan, saya kencing and then berak. Kencing dan berak ni kencing memang banyak kali lah sebab banyak minum air. Mungkin sehari dalam boleh pergi sampai 11, 12, 13 kali. And then berak pun banyak juga yang keluar dalam sehari mungkin dalam 5 kali 6 kali macam tu lah. And then saya perasan saya punya berak tu lah kan, berak saya tu agak cair dan agak berbau teruk lah, tak berbau sama seperti yang sebelum ni. Dan dia punya colour pun agak gelap. Kadang-kadang tu kuku muda, kadang-kadang tu dia dah macam kuku gelap. Memang saya merasakan something yang keluar daripada badan saya. Dari segi formula pula, adakah formula tu kasih sebarang kesan yang mungkin pening kepala ke, sakit perut, mengulas dan sebagainya? Bila saya minum formula itu, tak adalah rasa pening, tak adalah rasa mual ke apa ke. Sebab memang sebelum ni saya dah biasa banyak minum air. Tapi ada kelainan pada setiap jenis formula tu. Dan ada yang part, bila contohnya macam minum formula nombor 4, selepas minum formula nombor 4 tu memang terasa nak buang. Terasa nak buang semua apa yang ada. Sebab formula nombor 4 tu agak pahit dan memang perut saya payah sikit nak terima air macam tu. Jadi bila lepas minum dia akan buang semua, dia akan release semua apa yang ada dalam perut. Even kita tak makan pun dia tetap akan buang semua. Tapi ada tak rasa sakit perut atau mengulas? Saya tak rasalah benda-benda macam tu. Sakit perut ke, memulas ke, pening ke, letih ke, tak rasa. Rasa badan macam normal aja. Kemudian kita tengok pula hari kedua. Apakah aktiviti hari kedua? Adakah sama dengan aktiviti hari pertama? Aktiviti hari kedua sama seperti aktiviti hari pertama. Tak diberi makan kan, tak dapat makan apa-apa, just dapat minum air aja. So saya punya badan pun still sama macam hari pertama lah. Cuma hari pertama tu saya kurang rehat. Jadi hari kedua tu saya dah cukup rehat dan saya punya badan lebih bertenaga sikit untuk aktiviti yang hari kedua. So far dia sama aja. Still minum formula yang sama. Okay. Dari segi kesihatan tubuh badan, adakah sebarang simptom atau penat, letih, pingsan, rasa nak pitam ke pada hari kedua? Pada hari kedua saya tak rasa simptom-simptom tu. Cuma tekak. Saya tekak masih belum dapat menerima formula tu. Kan, maksud saya dari segi rasa itulah. Okay. Dan sekarang kita nak kenal kembali hari kedua. Berapa kerap pergi ke tandas? Apa yang saya perasan pada hari kedua, saya memang lebih kerap pergi ke toilet. Dan saya banyak buang air besar dan saya banyak buang air kecil pada hari kedua. Mungkin disebabkan formula tu selepas diminum. Dan mungkin sebab air yang banyak diminum, air mineral water, dan banyak ke toilet. Itu je. Pada hari kedua memang tak ada makanan? Memang tak ada makanan lagi. Pada hari ketiga pula, apakah aktiviti yang berlaku? Pada hari ketiga, aktiviti yang berlaku menyeronokkan sebab kita diberi makan pada hari itu. Dan perkara yang lain mesti sama seperti hari pertama dan kedua. Cuma hari ketiga kita dibekalkan dengan makanan, ada diberi sayur yang di blend halus, and then ada ayam, and then ada apa lagi telur satu biji kan. So hari tu kita gembiralah sikit sebab dapat makan setelah 2 hari mengharungi hidup ni tanpa makanan, just dapat minum air, minum formula. Hari ketiga kita diberikan makan. So perasaan agak happy lah. Dari segi perasaan happy, tapi dari segi kesan lepas terima makanan tu macam mana? Okey, dari segi selepas menerima makanan tu, saya rasa sebelum ni saya memang makan banyak. Kan? Makan. Saya tak ikut kuantiti, saya tak ada had lah bila makan. Tapi bila hari ketiga saya dibekalkan dengan telur dengan sayur, and then dengan sedikit ayam, hanya mungkin dalam 3-4 ketul ayam kecil-kecil tu. Saya sedar bila saya makan
makanan yang sedikit macam tu tapi kenyang, cukup kenyang, cukup memberikan tenaga seperti mana saya makan makanan yang banyak sebelum ni. So itu memberi kesan kepada saya dan menjedarkan saya, oh rupanya makan sikit macam ni pun dah kenyang. Tak sama macam saya kena makan sebelum ni, makan banyak tanpa saya pedulikan apa karbohidrat ke, apa protein ke. So hari ketiga memberikan saya satu knowledge yang baru, satu ilmu yang baru mengenai makanan. Macam mana pula tentang pergerakan usus pada hari ketiga? Adakah masih sama banyak kegerapan ke toilet? Gerakan okey, macam hari ketiga still sama. Mungkin hari ketiga tu kita kurang sikit buang air besar. Selalu normal dalam hari kedua tu, hari pertama dan hari kedua dalam 7 ke 6 kali. Hari ketiga dia kurang sikit dalam 5 ke 4 kali. Saya akan tanya soalan berkaitan dengan jenis najis. Tadi dimaklumkan jenis najis yang keluar semuanya cair, tapi tak sakit perut, tak rasa mengulas. Yes. Apakah? Kejap. Keep on asking. Okay, no problem. Apa sebenarnya atau apa bentuk najis yang keluar tu? Kita tahu cair kan, tapi adakah terdapat sebarang mucus lendir ataupun lemak ataupun minyak atau benda-benda asing yang tak pernah nampak sebelum ni? Okey, saya perasan tak tahulah minyak ke apa, tapi ada macam cair kuning tak kuning. And then dia punya cair tu dia ada macam sikit satu tumpuk yang keluar tu. So bukan cair macam air terus, tak, dia ada satu benda-benda yang kecil. Dan saya tengok benda tu memang tak pernah nampak lah. Memang tak pernah terjadi sebelum ni. Pada hari keempat, selepas terima makan hari ketiga tu, hari keempat biasanya kita akan ikut aktiviti yang sama seperti hari ketiga. Tapi pada hari keempat, adakah Amirul ada sebarang rasa tak senang ataupun sakit pada pagi tu? Sakit pada pagi, memang tak dapat rasa apa-apa. Seperti biasa pada hari ketiga. So tak ada rasa mual ke, pening ke, apa ke, memang tak ada lah. Macam mana pula dengan perubahan deria rasa? Okey. Bila deria rasa ni pada semakin hari, okey, macam contoh hari pertama, hari kedua, dan bila masuk hari ketiga dan hari keempat ni deria rasa semakin sensitif. Jadi maknanya bila kita makan sambal ke apa ke, memang sangat-sangat cepat terasa pedasnya. Even bau yang datang daripada makanan tu pun memang sangat kuat. Dan walaupun makanan tu tak seberapa, tapi memang cukup kuat bau dia, sensitif mulut kita ni, rasa apa-apa sikit pun dah pedas. Rasa masin tu sangat-sangat masin. Rasa bila hangit ke, tawar ke, memang cukup rasa. Tak sebelum ni. Maknanya saya rasa lidah saya agak sensitif, mulut saya agak sensitif. Okey, kita tengok pula hari kelima. Apakah perubahan yang berlaku pada tubuh badan dari segi ukuran dan juga fat mass? Okey, ukuran kepada badan saya pada hari kelima agak menurunlah. Kan, maknanya macam lemak-lemak tu dah mula hilang sikit, dan ukuran dah semakin turun. Dan fat mass saya pun turun kan. Saya tak ingat jumlah dia, tapi agak memberansangkan, agak hebat. Dia punya perubahan tu agak ketara. Mungkin kita ambil contoh daripada 10 terus turun ke macam 6 ataupun 7. So kat situ kita nampak banyak perubahan yang berlaku dari fat mass tu. Pada hari pertama, imbas kembali, berapakah metabolic age Amirul dan berapa fat mass? Kalau boleh ingat, metabolic age ni berapa? Metabolic age saya pada hari pertama, saya ingat dalam 25 atau 26 macam tu lah. 25 atau 26 macam tu. And then fat mass saya tak ingat. Saya tak ingat. Sebab apa? Sebab saya dah beritahu bila minum formula ni dia akan
akan menyebabkan sometimes kita lupa ke. Kejap we double check because we need to mention yang itu. Pada hari pertama your metabolic age ialah 25 ke 26? 7. metabolic age ialah 24. 24. Okey. Fat mass you ialah 13.1 kilo. Okey. 13.1 kilo Boleh fat mass. 24, 13. Okey. Kemudian hari kelima you punya metabolic age dah capai 23. Kemudian you punya fat mass dah turun banyak, 12.1 kilo. That's a lot. 13 dan 12 fat mass kan? Umur 24. 24, Lepas tu fat mass dah 13. 13, okey. Kemudian lepas 5 hari umur dah turun 1 jadi 23. Fat mass terjadi 12. 12. So satu-satu juga turun kan? Okey. Itu asal question lah. Ingat kena mention number tu. Boleh ingat? 13 dengan 24 saya ingat. 3, 24, lepas tu 23 23 and then 12. Alright. Okay. Sampai. Okey, pada hari kelima bila saya tengok metabolic age saya, dia dah turun kepada 23. Sedangkan pada hari pertama masa dikiranya, masa ditimbang, metabolic age saya adalah 24. So dari situ dia dah turun kepada setahun. And then dari segi fat mass saya pada hari pertama adalah 13.1. And then pada hari ke-5 dia dah turun kepada 12.1. So dekat situ dah turun hampir 1 kilo pada hari ke-5. Pada hari kelima, adakah Amirul masih pergi ke tandas kerap? Masih kerap pergi ke tandas? Okey, pada hari ke-5 saya rasa masih kerap lagi ke tandas. So dia punya kuantiti tu bila macam air kecil tu macam 10 macam tu. And then air besar dalam sehari tu, hari ke-5 tu dalam 5 kali 6 kali macam tu lah. Tapi biasanya daripada hari pertama ke kedua tak ada makanan, masih keluar banyak. Yes. Hari 3, 4, 5 dah terima makanan kan? Berapa lama makanan tu sebenarnya diproses sampai dia keluar balik semula? Okay, bila hari kedua, ketiga dan keempat dan kelima, bila kita dapat makanan, dia dalam kita start makan dalam pukul 1.30 macam tu. So dah pukul 3, pukul 4 macam tu dia dah start keluar semua. So dia dah, saya pergi ke toilet buang air besar, memang dia air besar yang sama macam hari pertama, kedua dan ketiga, keempat ni still sama. Sedangkan hari tu, hari kedua, hari pertama dan hari kedua kita tak makan. Hari ketiga, 4, 5 makan, tetapi masih lagi ke toilet untuk buang air besar dan air besar tu masih lagi sama. So mungkin cuma pada hari kelima tu perubahan dia dah, bau dia tu dah sikit orang kata kurang sikit bau dia tu, tak sama macam hari pertama dan kedua. Alright. Dan pada hari ke-6, adakah aktiviti sama dilakukan? Pada hari ke-6, adakah aktiviti sama dilakukan? Pada hari ke-6 turut sama, dia punya aktiviti sama macam hari pertama, kedua dan ketiga, keempat lah. Dan kita pun dapat makan juga, and then dapat minum lagi formula tu. So dari segi ke toilet apa semua tu still sama, cuma jumlahnya mungkin kurang sikit, itu je. Okey, pada hari terakhir, apa kesan kepada badan yang Amirul nampak sendiri? Okay, kesan kepada badan saya merasakan badan saya ringan dan metabolic age saya dah turun, dan then saya punya kulit rasa di bahagian, contohnya di bahagian tangan, rasa sensitif dekat jari-jari ni. Derai rasa saya dah rasa sensitif kan, lidah saya rasa sensitif, dan fat mass saya rasa dah turun. Sebab bila dah ukur dah semakin turun, and then masa mass saya pun agak meningkat. Dan kalau anda dapat tengok agak meningkat. Jadi saya merasa badan saya terasa lebih sihat, lebih bertenaga,
lebih ringan, lebih selesa lah jika nak dibandingkan dengan yang dahulu. Yang dahulu mungkin rasa berat, rasa kesihatan kita tak tahu kan masa tu. Kita just makan je, kita buat je aktiviti apa yang kita nak. So bila dah join program ni, baru kita sedar betapa pentingnya penjagaan badan, penjagaan kesihatan. Kalau dirumuskan daripada hari pertama hingga hari ke-7, apa rumusan terbaik Amirul? Okay, rumusan terbaik saya sepanjang 7 hari ada dalam program ni, saya merasakan sesuatu perubahan telah berlaku pada badan saya kan. Rasa lebih bersemangat, lebih bertenaga, lebih ringan, terasa lebih sihat kan, sebab kita dah buang segalanya, mungkin toksik dan asid yang berada dalam badan kita dah release semua. Dan mungkin apa-apa lagi yang tak diperlukan oleh badan kita dah buang, macam fat mass, macam lemak kan, yang tak sepatutnya ada dalam badan kita dah buang semua kan. So dia memberi satu impact yang agak besar untuk badan saya, yang saya katakan sekarang ni amat sihat. Tak sebelum ni, tak sama sebelum ni. Jadi rumusan dia adalah saya rasa sangat sihat, dan saya akan teruskan mengamalkan orang kata pemakanan yang macam ni, pemakanan yang sihat, dan mungkin workout, mungkin penjagaan badan lah, khusus kepada penjagaan badan, just untuk sihat. Selain itu, apa matlamat Amirul? Okay, matlamat saya sebenarnya kalau saya nak kongsikan, bunyi dia kelakar sikit, tapi memang saya nak macam tu. Saya nak kalau boleh saya ada six pack kan. Bila ada six pack ni kata smart lah sikit, bergaya lah sikit. So nak mandi swimming pool pun bila buka baju orang akan pandang kan. So saya join this program bukan semata-mata untuk saya mendapatkan six pack, tapi saya ingin badan saya lebih sihat daripada sebelum ni. Saya nak amalkan amalan hidup yang sihat. Sebab sebelum ni saya tak sedar kan, sebab saya berada di landasan yang tak betul. Bila saya masuk dalam program ni, saya dah sedar yang itu tak boleh, ini tak boleh, ini tak bagus, dalam badan tak ada ini, dalam badan perlukan ini. So program ni memberi satu ilmu, satu knowledge yang cukup banyak tentang macam mana kita nak jaga badan kita, macam mana kita nak terus kekal sihat, macam mana kita nak maintain diri kita supaya kita berada pada jalan yang betul. Maksud saya jalan yang betul tu dari segi kesihatan. And then lepas tu baru saya akan fikir macam mana nak buat six pack. So far six pack InsyaAllah saya akan usahakan selepas ni. Tak bermakna lepas habis program ni saya takkan ikut lagi apa yang telah diajar semasa saya berada dalam program ni. Saya akan teruskan seperti mana yang telah disyorkan oleh instruktor, oleh pegawai perubatan, oleh orang-orang yang ada ilmu kepada saya. Saya akan terus buat perkara yang baik untuk menjaga badan saya, dan especially untuk mendapatkan six pack. That's a wrap. Thank you very much. Okay.